Tahniah. Secara langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, secara langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Cantik tak? Cik. Okay. Okay, selamat malam dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian. Apa khabar semua? Okay, selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber Usaha Sama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Ingat hashtag kita, bermula percuma, selamanya percuma. Okay, bagi memberkati kelas kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bertafakur dengan cara yang tersendiri bagi yang bukan Muslim. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. So nampaknya macam dah tak sabar nak belajar tu. Okay, tapi sebelum tu saya nak perkenalkan dahulu barisan guru yang bersama dengan kita pada malam ini di dalam konti. Okay, saya perkenalkan diri saya dahulu. Okay, saya adalah Cikgu Maya. Okay, selaku moderator pada malam ini. Okay, kita juga ada Cikgu Teh selaku control host. Okay, kita ada Cikgu Hani, comel selaku pemerhati kita dan tak lain tak bukan kita ada artis jemputan kita malam ini dari SMK bukan Teliput Tuaran Sabah iaitu Cikgu Uci. Okay, baik, malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Uci. Jadi siapa yang belum subscribe channel Cikgu Uci, silalah tekan butang subscribe. Okay, sebelum kita teruskan kelas, okay, diingatkan lagi sekali beberapa perkara yang paling penting iaitu pelajar yang ingin menghantar komen sila gunakan bahasa yang sopan, tak mau gaduh-gaduh dekat live chat tu. Okay, gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Dan saya sangat yakin dan percaya yang hadir pada kelas pada malam ini adalah murid yang cemerlang. So saya nak kita kena tunjukkanlah disiplin yang terbaik. Yang kedua, kod claim kredit IU diberikan satu persatu sepanjang kelas ini berlangsung. Dan diingatkan lagi sekali, kod hanya akan disebut sekali sahaja dan tidak akan diulang berkali-kali. Okay, murid tidak dibenarkan sama sekali untuk menaip kod tersebut pada ruangan komen ataupun share kod tersebut pada rakan-rakan yang lain. So sila dengar kod yang diberikan dengan betul dan jangan lupa untuk catat untuk diri sendiri. Okay. Simpan kod tersebut untuk diisi dalam link ganjaran yang akan diberikan pada hujung kelas nanti. Okay, murid tidak dibenarkan mengisi link kredit berulang kali. Okay. Walaupun awak isi banyak-banyak kali, hanya satu sahaja yang akan dikira. Okay, perbuatan tersebut boleh menyebabkan rekod tak cantik lah dalam akademi YouTuber. Dan yang paling tak best sekali, menyukarkan untuk claim hadiah. Okay, saya berikan dulu kod yang pertama. Okay, kod yang pertama adalah huruf A. Huruf A. Saya ulang sekali lagi. Huruf A. Ingat tiada ulangan. Okay, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh tetamu khas kita, artis jemputan kita malam ini. Okay, iaitu Cikgu Uci tentang temu kimia. Okay, moga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan
kepada artis jemputan kita, Cikgu Uci. Dipersilakan. Cikgu Uci tak dengar. Saya tahu Cikgu Uci nyanyi tadi tu. Okey, ulang balik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang berada bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada rakan moderator kita Cikgu Maya dan juga rakan-rakan cikgu yang lain yang berada di atas konti ini pada malam ini bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Teh dan juga Cikgu Hani. Okey, jadi pada malam ini cikgu akan menyambung semula tajuk termokimia yang cikgu pernah bawa sebelum ini dalam siri 1. Okey, jadi dalam siri 1 yang lepas kita telah pun belajar tentang perkataan eksotermik dan juga endotermik. Okey, jadi saya berharap semua pelajar masih ingat lagi tentang isi pelajaran kita yang lepas ya, tentang eksotermik, tentang endotermik, gambar raja aras tenaganya macam mana. Okey, so pada hari ini cikgu akan terus sambung. Okey, akan menyambung pelajaran kita tentang haba tindak balas. Okey. Jadi saya pasti bahawa para pelajar mungkin telah pun mengetahui serba sedikit tentang haba tindak balas bersama dengan guru-guru dan juga kawan-kawan di sekolah semasa PDPR. Okey, jadi mungkin ini akan menjadi sebagai bahan ulang kaji dan untuk menguatkan lagi ingatan para pelajar tentang haba tindak balas. Okey. Haba tindak balas biasanya dinamakan mengikut jenis tindak balas yang berlaku. Okey. Jadi haba tindak balas dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku dan nilai perubahan suhu yang diperoleh digunakan untuk menghitung haba tindak balas. Jadi ini merupakan haba tindak balas yang terdapat di dalam silibus kita, iaitu silibus tingkatan 5 bab 3, iaitu kita ada haba pemendakan yang mana dia melibatkan tindak balas pemendakan lah. Yang keduanya ialah haba penyesaran, yang ketiga ialah haba penetralan dan yang keempat ialah haba pembakaran. Jadi pada malam ini cikgu bercadang untuk berkongsi dengan kamu tentang pengiraan. Okey, pengiraan untuk mengira haba pemendakan dan juga haba pembakaran. InsyaAllah boleh cover untuk kedua-dua ini, ya. Okey. Jadi pertama sekali para pelajar harus mengingati semua 4 jenis haba tindak balas. Okey, sebab ini adalah haba tindak balas yang seringkali ditanya, berulang-ulang kali ditanya terutama dalam kertas 1. Ada banyak soalan tentang pengiraan haba tindak balas. Sekurang-kurangnya pada malam ini para pelajar tahu. Okey, haba tindak balas ialah apa? Haba pemendakan, haba penyesaran, haba penetralan, haba pembakaran. So hafal dulu. Hafal pemendakan, penyesaran, penetralan, pembakaran. 4 saja. Tidak banyak. Okay, so 4 saja dan keempat-empat ni para pelajar harus menguasai cara-cara untuk mengira. Okay, the calculation untuk 4 ni kamu mesti kuasai. Okay. Jadi yang ini cikgu tidak perlu tunjuk dengan kamu sebab nanti cikgu akan terus tunjuk dalam contoh ya. Okay, so pada malam ini cikgu akan terus berkongsi tentang haba
pemendakan. Mesti para pelajar pernah mendengar tentang haba pemendakan kan? Pemendakan. Pemendakan sesuatu yang termendak. Okey, pastinya sentiasa melibatkan dengan garam tak terlarutkan. Okey, kita dah belajar tentang dua jenis garam. Satu garam terlarutkan, satu lagi garam tak terlarutkan. Haba pemendakan melibatkan tindak balas pemendakan. Pemendakan ini, tindak balas pemendakan biasanya di dalam penyediaan garam tak terlarutkan. Okey, kalau para pelajar masih ingat lagi tentang penyediaan garam tak terlarutkan, yang mana tindak balas penyediaan untuk penyediaan garam tak terlarutkan dikenali sebagai, ya, betul lah, haba pemendakan. Satu lagi, apa nama lain dia? Okey, kalau para pelajar berani, okey, berani, okey, boleh tulis di ruangan chat di sana, apakah nama lain bagi tindak balas pemendakan dalam penyediaan garam tak terlarutkan. Kita boleh belajar dua dalam satu. Okey, termokimia, satu lagi garam. Okey, pada malam ini. Okey, come on. Ada tak jawapan? Okey. So selain daripada pemendakan adalah proses untuk menghasilkan garam tak terlarutkan, ada satu lagi nama tindak balas Nama dia. Apa tu? Apa tu? Saya dah ajar dah. Kalau tak, saya ada kawan-kawan dekat konti juga. Mereka tak sabar-sabar nak bagi jawapan. Okey. Kita tunggu. Wow, dah ada jawapan lah. Mungkin boleh naikkan jawapan Dini ni macam pelajar cikgu ni. Terima kasih kepada para pelajar yang mengikuti cikgu dari SMK Pekan Telipok, dari SMK apa dah tadi tu? Yang first tadi yang kata first time join tu? Ni Sir Syahdi dari SMK Banting. Hai. Okey. Dan juga yang lain, Eng Chia Ying yang sentiasa setia bersama kita. Itu peminat setia Cikgu Uci tu. Peminat setia kita. Okey. Kemudian penguraian ganda dua, Dini Muhammad Khairul Fitri, penguraian ganda dua cikgu. Okey. Ya, dah ada jawapan Cikgu Hani. Cikgu Hani rupanya ingatkan pelajar. Okay. So, LC ganda 2. Okey. So, betul. Bagus. Jadi, jawapannya adalah tindak balas penguraian ganda 2. Okey, bagus. So, itu adalah nama lain bagi tindak balas pemendakan. Okey, so dalam tindak balas pemendakan ni, okey, selalunya melibatkan garam tak terlarutkan. Okey, saya tahu kamu mesti dah hilang ingatan kan tentang tindak balas pemendakan ni, iaitu tindak balas penguraian ganda 2. So, saya bagi kamu sedikit hint apa itu tindak balas penguraian ganda 2. Okey, katakan saya ingin menyediakan sejenis garam, okey, garam sulfat. Garam sulfat yang tak larut. Okey, kawan-kawan saya di konti, apakah garam sulfat yang tak larut? Bagi saya satu contoh. Cikgu Maya mungkin, Cikgu Hani, Cikgu Teh. Okey, macam saya ajar anak murid saya, semua sulfat larut kecuali Pak Kasim buncit. Pak Kasim buncit? Pak tu apa? Plumbum. Maknanya plumbum sulfat. Pak Kasim Kasim tu sulfat. Ca. Ca tu Pantai kalsium. Cahaya Bulan. Oh, Pantai Cahaya Bulan ni banyaklah. Okey. So, kejap. Tadi tu yang Cikgu Maya tu Pak Kasim buncit. So, buncit tu B, barium sulfat. Oh, wow. Yeah. Cikgu Hani tadi Pantai Cahaya Bulan. Pantai tu P kan, plumbum. Cahaya tu Ca, kalsium. Kemudian bulan tu B, barium. So, semua garam sulfat larut kecuali apa tu? Plumbum PCB. sulfat. PCB. Okey. Jadi, katalah kita ambil
Kita nak sediakan garam barium sulfat. Okey, jadi untuk menyediakan garam barium sulfat, okey, kita mestilah menggunakan dua jenis garam larut. Jadi dua jenis garam larut tu, garam yang pertama mesti barium. Muka depan dia mesti barium lah, ikut cation dia. Okey, kemudian garam yang kedua mesti berakhir dengan sulfat. Alah, bukan susah pun. Okey, garam larut dengan garam larut. Okey, kemudian saya tukar ink dulu supaya lagi nampak ya. Okey. So, selalunya cikgu akan ambil jalan yang selamat. Semua garam nitrat larut. Okey, saya ambil nitrat, barium nitrat supaya garam ini ya kan garam mesti garam larut. Kemudian semua garam anak juga larut. Anak tu apa? Anak tu ialah amonium, natrium dengan kalium. Okay, so kita boleh ambil natrium, sulfat. Kita juga boleh ambil amonium sulfat, tapi susahlah kan amonium. Okey, kemudian kita boleh ambil kalium sulfat. So, untuk dapat garam tak terlarut, mesti garam larut plus garam larut. Dan dia akan dapat kawan baru di sini, iaitu garam larut. Okey, siapakah itu? Natrium nitrat yang warna putih tu. So, NaNO3. Okey. So, sekarang bolehlah kita imbangkan. Saya ambil warna hijau kot. Okey, so macam mana cikgu imbangkan? Cikgu tengok ni, nitrat ada dua. Okey, kita letak sini nitrat dua. Kemudian macam dah imbang. Sudah imbang. Okey, dah imbang ni, dah balance dah. Okey, dah balance. So inilah dia tindak balas pemendakan. Inilah tindak balas pemendakan ya pelajar-pelajar. Okey. So barulah cikgu akan masuk dalam haba pemendakan. Okey. Haba pemendakan ialah perubahan haba ya, perubahan haba. Sorry lah, mungkin sakit telinga sikit lah saya punya apa ni? Kita panggil apa ni? Headphone ni. Memang dia punya voice tu agak dia kuat sikit. Okey. Jadi kalau cikgu menjerit dia akan jadi kuat sikit. Okey. Jadi haba pemendakan ialah perubahan haba. Apabila satu mol mendakan. Ini dia. Mol mendakan tu apa? Ni. Kalau barium sulfat, 1 mol barium sulfat ni. Okey, terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan aqueous. Siapa ion-ion tu ni? Ion barium dengan ion sulfat. Okey. So persamaan termokimia pembentukan mendakan barium sulfat ialah inilah contoh dia. Okey. Jadi berdasarkan persamaan termokimia ini yang di atas ni contoh dia, sebanyak 42 kilojoule haba dibebaskan. Macam mana tahu dibebaskan? Nampak tak tanda negatif ni? Okey, kalau tanda negatif maksudnya exo. Exo maksudnya haba dibebaskan. Okey, apabila 1 mol mendakan barium sulfat ni. Ini persamaan kimia yang cikgu buat ni. Yang dia bagi ni ialah persamaan ion. Okey. Jadi 42 kilojoule haba dibebaskan apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Oleh itu haba pemendakan barium sulfat ialah negatif 42 kilojoule per mol. Okey, jom kita tengok latihan dia. Cikgu akan terus pergi ke latihan dia ya. Okey. Haba pemendakan. Okey, sekali lagi. So, kenapa benda ni selalu berulang meaning dia? Sebab kerap kali ditanya dalam ujian, dalam peperiksaan, dia akan minta satu soalan definisi. Biarpun definisi itu satu markah saja, tapi semua perkataan-perkataannya mestilah betul.
Okey, jadi nampak saja apakah definisi bagi haba pemendakan? Perkataannya mesti bermula dengan perkataan perubahan haba. Perubahan haba. Apabila satu mol mendakan yang terbentuk daripada ionnya dalam larutan aqueous. Okey. So, inilah bahasa Inggerisnya. Okey. Jadi, kita tengok contoh di sini. Okey, kita tengoklah beberapa contoh untuk tulis persamaan kimia seimbang ya. Cikgu tidak akan buat semua. Kita akan cuba buat beberapa. Okey, contoh. Yang A. Yang A, plumbum nitrat, plumbum 2 nitrat. Ditambahkan dengan natrium sulfat. Okey, akan dapat cation ni mesti dia akan geng dengan anion sebelah sana. Okey, dia akan bergeng dengan tu, so akan dapat plumbum sulfat. So ingat kalau menulis persamaan kimia, jangan lupa formula molekulnya mesti betul. Okey, sebab tu kena hafal charge. So plumbum 2 sulfat. Okey, kemudian rasanya dah imbang ni, dia dah bagi sini sedia 2 nitrat. Okey dah. So di sini persamaan ionnya ialah, okey, kenapa persamaan ionnya ambil yang itu je? Sebab yang ini dia akan mengayon natrium nitrat ni kan dia dalam bentuk aqueous, dia kan garam larut. So yang ini dia akan mengayon, So yang ini pula yang plumbum 2 sulfat ni, okey, dia ni tak boleh mengayon sebab dia dalam bentuk pepejal. Dia adalah yang termendak tadi. Ini namanya pun haba pemendakan kan. Okey, so ini adalah persamaan ion dia. Okey, iaitu Pb2 positif. Okey, ditambah dengan SO4 2 negatif. Okey, nanti kalau cikgu berkesempatan, cikgu tunjuklah macam mana macam mana membuat persamaan ion. Okey. Kemudian Haras dah bagi soalan jawapan untuk B dah. Oh, bagusnya advance. Okey, Haras kata mana? BaSO4 plus NaCl. Oh ya, betul. So di sini dia cakap barium sulfat. Bagus Haras. Saya tahu yang lain pun dapat juga kan? Barium sulfat campur apa? Tambah natrium NaCl. So kita imbang. Okey, pelajar-pelajar kalau nak imbang mesti letak number di depan formula tersebut. Bukannya kat belakang tau, mesti depan. Okey. So, kita imbangkan sini klorin 2, natrium 2. So, kita letaklah 2 di depan. So, 2 natrium betul lah sini 2 natrium, 2 klorin. Barium dengan sulfat dah imbang. Okey, dapat. Okey, kemudian kamu akan dapat Ba yang tak larut tu apa? Barium sulfat garam tak larut kan? So, kita ambil barium sulfat. Dan ambil ion dia. Yang larut tu jangan ambil. Sebab dia mengayon. Nanti dia cancel. Okay. So Ba dengan SO4. Okay. So kita buat dua ni dulu. Takut tak sempat. Okay. Okay. Jom kita tengok pengiraan haba pemendakan. Latihan. Hitungkan haba pemendakan. So ini adalah contoh. Hitungkan haba pemendakan apabila 50 cm padu larutan argentum nitrat. So 50 cm ni ialah volume ataupun isi padu bagi argentum nitrat. Okey, 0.25 mol per dm padu, maksudnya ini adalah kemolaran bagi argentum nitrat. Ditambahkan kepada 50 cm padu, ini pula adalah isi padu bagi natrium klorida. 0.25 mol dm padu. Natrium klorida ini pula adalah nilai kemolaran bagi natrium klorida. Jadi suhu meningkat 6 darjah Celsius, okay, ketika tindak balas. Jadi soalan dia ialah hitungkan haba pemendakan. Okay, jom kita tengok apa langkah pertama untuk mencari haba pemendakan ya.
Langkah pertama, sebaik-baiknya kena tulis persamaan kimia. So langkah pertama yang ini, ada Persamaan siapa yang seimbang. dah ada jawapan? Persamaan seimbang. Ada siapa yang dah bagi Kara jawapan? Fitri, AgCl tambah KNO3. Ni yang tadi kot. Itu yang tadi, belum lagi. Yang ni dia tidak balas dengan AgCl. NaCl. Dan saya teruslah ya, NaNO3. So tulis lambat-lambatlah konon-konon untuk menunggu yang lain. Tak apa. Dah imbang ni kan? Dah imbang kan? Sudah imbang. Itulah Muhammad Khairul Fitri bin Kadir. Yes, terima kasih kerana memberikan jawapan yang betul. So itu langkah pertama. Ingat ya, kita hendak menghitung haba pemendakan. Kemudian langkah kedua, kita kira bilangan mol bahan tindak balas. Kira bilangan mol bahan tindak balas. So kita kena kira bilangan mol ni, argentum nitrat, dan kita kena kira bilangan mol natrium klorida. So cara kira bilangan mol gunakan formula MV per 1000. MV per 1000. M ialah kemolaran. Ni nilai M tadi ni 0.25. 0.25. MV ialah 50. Kemudian bahagi 1000. Bahagi 1000. Dapat berapa? Saya tak ada kalkulator lah pula. 50. Sekejap. 0.125. Bagus Aras. Terima kasih kerana memudahkan kehidupan cikgu pada malam ini. 0.125 mol. So boleh faham ya? Mengira bilangan mol argentum nitrat guna formula MV per 1000. Kemudian kita kira pula bilangan mol untuk natrium klorida. Macam tu juga kita guna formula yang sama. Ini nilai M natrium klorida tadi. Kan dapat dari mana? Dari sini ni. Ni natrium klorida. Ini kemolaran dia 0.25. Kemolaran dia ini adalah isi padu. Apalah cikgu cakap berbelit ni. Isi padu 50, kemudian kemolaran 0.25 bahagi 1000. Of course dapat jawapan yang sama. Mesti ada persoalan kan? Buat apa nak kira kedua-duanya cikgu? Mesti ada soalan. Kenapa ya? Kenapa tu Cikgu Maya? Kenapa? Kenapa kena kira dua-dua? Kenapa? Padahal sama je. Sebabnya nanti kita nak tengok sama ada kalau dia punya bilangan mol dia berbeza, kat situ dia kena ambil kira mana bilangan mol yang terkecil itu yang kita kena gunakan. Kenapa? Sebab Cikgu, itu kenapa? kita anggap sebab kita anggapkan yang nilai terkecil itu sebagai penghad ataupun nilai yang terbesar itu sebagai berlebihan. So ingat. Betul tak cikgu? Betul, bagus. Ini memang kena bagi hadiah ni. Jadi kalau dua bilangan mol tu berbeza, kalau yang satu kecil, yang satu lagi besar, mestilah tahu kan yang mana satu kecil, yang mana satu besar ya. Dari kecil kita belajar nombor 1, 2, 3, 4, 5, ascending order, descending order. So kalau yang kecil kita akan ambil yang kecil. Cikgu, untuk apa kecil besar ni? Tak faham lah. Kita masuk langkah 3. Cikgu nak bagi kod yang kedua dulu. Takut lupa. Boleh, silakan. Saya nak bagi Cikgu Uci rehat sekejap. Satu saat. Boleh, silakan. So kod yang kedua, bersedia semua? Nombor 7. Nombor 7. Silakan. Terima kasih Cikgu Maya. Jadi kita akan pergi ke langkah 3.
Dah kira bilangan mol tadi, kemudian barulah kita kira perubahan haba. Okey, perubahan haba ni kita boleh guna simbol H, kita boleh guna simbol Q juga. Q. Biasanya kita selalu guna Q, cikgu selalu guna Q. Okey, so formula untuk perubahan haba ialah MC theta. Okey, ni MC theta ni biasanya benda yang kamu memang familiar lah dalam fizik kan. Korang jangan nak tipu. Selalu jumpa ni MC theta. Okay, so C tu muatan haba tentu. Theta tu perubahan suhu. M tu kalau dalam fizik M tu biasanya jisim. Okay, jisim, mass. Okay. Jadi untuk kes haba pemendakan ini M. Okay, kita kena kira MC theta. M ni dia bukan jisim. M kena tengok dia punya isi padu. Okay, cikgu akan balik ke soalannya. M. MC theta. So kita akan cari nilai M. M ialah kita tengok bahan tindak balas dia berapa isi padu. Argentum nitrat kan 50 tadi, 50 cm padu dari soalan. Natrium klorida pun 50 cm padu. Dapat dari mana? Dapat dari soalan. Okey, maksudnya sekarang M dia 100. Dapat mana? Ni 50 tambah 50. So, M tu selalu merujuk kepada isi padu bahan tindak balas. Okey, so yang satu 50, yang satu lagi 50. So, 100. Okey, kemudian C tu apa? C itu 4.2 diberi dalam soalan. Okey. Dan theta tu apa? Theta tu perubahan suhu. Okey, biasanya akan diberi dalam soalan. Yang ini bagus dia bagi direct. Okey, selalunya dia akan bagi suhu awal dengan suhu akhir. Kemudian tolak. Tapi yang ni suhu meningkat 6 darjah Celsius ketika tindak balas. So kita boleh ambil terus, nilai theta dia 6 darjah Celsius. Okey. Sekali lagi. Boleh tak tolong cikgu? Tolong. Berapa agaknya jawapan dia? Okey, 100 darab 4.2 darab 6. Ada tak yang boleh bagi jawapan? Okey, ada tak apa jawapan dia? Kalau 2520 Haras. Terima kasih Haras. Okey, jadi Haras cakap 2520. 2520. Unit dia apa? Unit dia ialah joule. Mengapa? Mengapa bukan kilojoule? Sebab kita ikut muatan haba tentu tu. Okey, muatan haba tentu. Di sini dia tak bagi muatan haba tentu. Okey. Muatan haba tentu tu 4.2 tu ialah 4.2 joule per G kuasa negatif 1 per darjah Celsius per degree Celsius kan? Per degree Celsius. Okay. So, unit dia joule. Okay. Jadi, boleh terus ubah pergi kilojoule, boleh juga nanti belakang baru kita ubah. Okay. Kemudian, kita boleh terus pergi ke nombor 5 ya. Okay, cikgu ajar terus ke nombor 5 dulu. Okey, cikgu uji kejap Karen Fitri kata muatan haba dia adalah dalam J. Bukan muatan haba dia dalam J kan? Dia perubahan haba dalam unit J. Muatan haba tu dia ada panjang dia punya unit dia. Joule per gram per degree Celsius. So, jadi yang ini nombor 5 ni. Kemudian kita boleh hitung. Soalan dia tanyakan haba pemendakan kan? Bagi tindak balas tu. Ini yang paling akhir sekali. So, haba pemendakan formula dia ialah MC theta tadi bahagi dengan bilangan mol. Okey? Jadi, Q tadi kita dah dapat 2520. Kita dah dapat tadi 2520. Okey? Jadi mungkin para pelajar dah boleh kira ni. Okey.
2520. Okey, kita bahagi dengan bilangan mol 0.0125. Okay, apa jawapan dapat akhir berapa? dia? So dapat berapa? So ini formula sangat pentinglah haba pemendakan dia. Okay, MC theta per N. N tu ialah bilangan mol yang diperolehi dalam langkah 2 tadi. Okay. 201.6 kilojoule per mol. 201. 1.6. Oh, ini dalam kilojoule lah kan? 0.6 maaf. 0.6. Okay, so Kilojoule inilah. per mol. Macam mana dapat bahagi 1000 terus kan? Okay. Okay, so 201,600 kalau dalam joule lah. Okay, yang ni kalau dalam unit joule. Okay, tapi biasanya kalau dalam aras tenaga tu kena lukis. Kalau kena lukis dia mesti dalam unit kilojoule ni. Okay, dan macam mana dapat ni 201.6 kita bahagi dengan 1000. Okay. Jadi akan dapat dalam unit kJ. Tadi ini joule, ini kJ. So para pelajar boleh faham macam mana mengira haba pemendakan? Okey. So macam mana kira? Ingat je formula Q per N. Q tu apa? Q tu ialah MC theta. N tu apa? N tu ialah bilangan mol yang kita belajar ini. Tadi tu bilangan mol, MV per 1000. Okey. So itulah caranya untuk mengira haba pemendakan. So boleh faham ya para pelajar sekalian? Okay. Jadi para pelajar, kamu akan menggunakan konsep yang sama untuk pengiraan yang bagi haba tindak balas, bagi haba peneutralan, bagi haba penyesaran, menggunakan kaedah yang sama juga, iaitu guna formula Q over N. Q tu perubahan haba iaitu MC theta bahagi dengan N. N tu apa? N ialah bilangan mol. Okey? Cikgu Uci turunkan balik yang dia punya jawapan tu. Kita minta budak-budak kita buatlah. Untuk soalan yang kedua tu. Okey, yang ni Okey, jom. Kita bagi jawapan je terus. Cikgu Uci tengok jawapan akhir dia berapa. Okey, baiklah. Okey, kita nak anak-anak kita buat sama-sama dengan kita untuk contoh yang kedua. Apa jawapan dia? Sebab kalau tengok kat sini ramai yang boleh buat ni. Macam mana nak kira? Betul? Jadi cikgu guide lah, kita baca dulu and then try buat Okay. So, larutan plumbum 2 nitrat. Okay, ini yang pertama ni ialah V dia, yang ni M. So, MV per 1000. Terus cari sahaja dia punya bilangan mol, MV per 1000. Okay, next. Dicampurkan dengan 100 cm larutan natrium sulfat. Okey. Ini kemolaran dia. MV per 1000. Okey, kira MV per 1000 dulu untuk kedua-dua. Suhu campuran tindak balas meningkat dari 30 ke 33. So, berapakah perubahan suhu? 30 ke 33. Berapa perubahan suhu? Mudah je kan? Mudah.com. 33 tolak 30. Okay, so boleh fikir ya berapa nilai theta dia. So terus dah dapat bilangan mol, kita terus saja kira. Okay, so first step kita kira apa? Bilangan mol, plumbum 2 nitrat dulu. Cek kira. Okay, jom kita sama-sama kira. Okay, kat situ Khairul Fitri dah bagi perubahan suhu theta sama dengan 3 degree Celsius. Ya, okay, bagus. Okay, bravo. tulis
Theta sama dengan 3. Okey, bilangan mol pula berapa? Pelambang dua nitrat. Jom kira. Berapa? Okey, bilangan mol. Dah ada yang boleh jawab? Bilangan mol. Haras. Ya, Haras betul. Theta 3 betul. Bilangan mol? Ya, yang lain. Formula ketempatan lah pula dia tak bagi isi padu. Tak ada. Tak payah guna formula ketempatan. Itu sebenarnya maklumat saja. Okey, bilangan mol dia 0.1 mol. Betul tak? 0.1. Jom kita tengok jawapan dia. Kita tengok dulu Betul, 0.1. Okey, bagus. Pandai LC. LC Joyce ni cousin saya dan pelajar saya. Orang kampung saya, cousin saya, pelajar saya juga. LC Joyce. Okey. Rasa muda pula lah Cikgu Uci. Cousin dan pelajar. Cousin. Fly malas. Cousin. Okey. Jisimnya mana? Bagus soalan Khairul Fitri. Saya suka jawab soalan Khairul Fitri. Jisimnya mana? Okey Khairul Fitri. Jisim kalau dalam soalan ni kita tak tengok jisim. Kita tengok apa dah? Cikgu Hani? Kita tengok apa dah? Kita tengok Cikgu Hani pula kena tanya ya. Okey, kita tengok apa? Cikgu Hani, Cikgu Teh, kita guna apa dah? Kita bukan guna ni, kita bukan guna jisim pun. Kita cari isi padu dia. Ya, betul. Kan kita ada ketempatan. Jisim, ketempatan sama jisim bagi isi padu. Okey, Cikgu Uci teruskan. Ya betul. So, jisimnya kita tak payah cari yang gram-gram, kita cari isi padu. 100 tambah 100. Jadi isi padu dia M dia M. Wow, Haras, you don't need jisim nak cari volume, okay? Kita tengok isi padu kot. Baguslah diorang berbincang sesama diorang. Tapi tukar kepada DMQ, tak payah sebenarnya Haras. Tak payah. Kita ambil direct je, kita jangan fikir banyak. Okey, kita ambil direct je, tutup mata. Kita jangan fikir yang, kenapa unit dia sentimeter padu? Kenapa kena masukkan dalam jisim? Tak payah fikir. Kita ambil je 100 tambah 100. 200. Dah bagi jawapan lah pula. Okay. So, jisimnya ialah 200. C-nya ialah 4.2. Theta dia tadi, ada Haras bagi jawapan tadi, theta. So, MC theta, berapa MC theta? Go. Pandai lah diorang ni. Malaslah mengajar, dah pandai ni. Saya ajar lah, dah pandai dah. Tak payah. So, MC theta. Okay, cepat. Tak boleh move on ni kalau tak ada jawapan ni. Macam mana ni? Cikgu Maya tak boleh move on. Okay. Nyanyi lah. Wow, dah dapat jawapan lah. Dah ada ke? Ya, Khairul Fitri dah ada. Ya, LC pun dah ada 2520. Ya, okey, bagus. Betul tak itu? Bagus lah diorang ni. Bagus. Yes, Betul 2520. Sangat betul. Ni, ini kan formula dia tadi, MC theta. Betul, 200. Okey, biarpun dia sentimeter padu. Okey, buat je gram, tak payah fikir banyak ya. Okey, 4.2 3 MC theta akan dapat dalam unit joule, kemudian bahagi 1000 dapat kilojoule. Okey, tiada masalah ya. Oh, Haras kata macam tu je ke? Ya, Haras. Macam tu je Haras, macam sangat tu je. mudah. Soalan ni paling senang nak jawab. Kalau yalah masa zaman kegemilangan cikgu dulu kan, masa muda-muda, soalan ni lah yang akan dijawab dulu. Jawab soalan ni yang akan dijawab dulu. Okey, kemudian dah ada jawapan. Dia dah bagi dengan bilangan mol lah. Wah. Lepas ambil vaksin ni jadi pening lah alasan ni. Okey, baiklah, tak apa.
So, pening lalat pun dapat jawapan juga. Alright. Kan? Itulah. Okey, jom kita tengok jawapan Haras. Jawapan Muhammad Khairil dan juga Khairul Haras. Fitri. 2.52 bahagi dengan 0.1, betul, 25.2 kilojoule per mol kuasa negatif 1. Okey, dan jangan lupa letak nanti jawapan akhir dengan tanda negatif, kerana tanda negatif itu menunjukkan tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. So, bagi tepukan kepada diri anda kerana anda telah berjaya menyelesaikan soalan haba pemendakan. Okey. Okay, kat sini Cikgu Uci, Haras kan? Haba pemendakan, so kena bahagi mol. Okay, rasanya dia agak confuse kat situ. Okay, awak kena ingat dekat sini dia ada dua benda lah. Okay, yang pertama perubahan haba. Kalau perubahan haba kita gunakan MC theta. Kalau dia suruh kira haba tindak balas, H yang ataupun MC theta tadi tu kita bahagilah dengan bilangan mol. Boleh faham tak? Betul. Jadi kalau haba tindak balas, ya. Sorry Cikgu Uci, itulah maybe dia kalau haba pemendakan kan delta H kan. Kalau perubahan Q. Betul. Dia nak apa tu, membezakan tu. Membezakan, betul. Okey. Jadi untuk para pelajar, kalau soalan tu minta haba tindak balas, maksudnya nilai haba pemendakan, dia wajib dibahagi dengan bilangan mol. Okey, kalau perubahan haba tak payah. Okey, kalau haba pemendakan, haba pembakaran, haba peneutralan, wajib bahagi dengan bilangan mol dan mesti dalam unit kilojoule sepatutnya lah. Okey. Oh ya, dari celah mana pula datang negatif tu? Kata Muhammad Khairul Fitri bin Kadir. Okey, baiklah. Dari celah mana sebenarnya ya? Celah tu bahaya betul. Dari celah mana? Okey. Sebelum ni kita telah belajar tanda negatif tu sebenarnya dia tidak menunjukkan nilai itu. Okay, dia menunjukkan tindak balas tu sama ada dia eksotermik atau dia endotermik. Okey. Jadi tindak balas untuk pemendakan plumbum 2 sulfat merupakan tindak balas eksotermik. Sebab itu kena letak tanda negatif. Okey, negatif. Okay, dia macam ni kan, awak tengok dia punya perubahan suhu tadi. Kalau suhu awal dia macam tadi 30. Selepas selepas dia punya pemanasan ataupun selepas tindak balas tu, dia punya suhu lebih tinggi daripada yang asal. So kalau suhu lebih tinggi daripada asal, kalau awak ingatlah kita pernah belajar masa form 3 pun kita belajar kita ada 2 jenis tindak balas kan. Kalau eksotermik dia membebaskan haba, maksudnya suhu persekitaran dia lebih tinggi. Kalau endo, suhu persekitaran dia lebih rendah. Ya, betul. So, ingat, okey, siapa yang tanya tadi tu? Khairul Fitri. Kalau theta dia tu meningkat kan, Cikgu Maya? Kalau theta dia meningkat maksudnya exo, kalau theta dia menurun maksudnya endo. Okey? Beri tepukan kepada diri anda atas pengetahuan ini hari ini. Okay. Hoye. Okay. So ada berapa minit lagi ni tak apa, kita pelan-pelan belajar. Yang penting kita dapat dengan ilmu kita dapat tu betul-betul kita boleh grab, bukan grab food sahaja tetapi ilmu pun grab ilmu tu betul-betul biar sedikit tetapi masuk. Okey. Jadi hari ini kenapa cikgu terus lompat kepada haba pembakaran? Kerana kalau kamu dapat basic untuk pengiraan haba pemendakan tadi, bila kamu ulang kaji secara kendiri tentang haba peneutralan, haba penyesaran, kamu tidak akan ada masalah langsung. Okey. Hanyalah dia punya definisi sahaja yang berubah. Okey, dan juga ialah tindak balas dia yang lain, tetapi pengiraan confirm kamu sama dan tiada masalah.
So sebab itu cikgu akan terus masuk ke pengiraan haba pembakaran kerana dia sedikit berbeza ya. Dia melibatkan JISIM, gram yang sebenar. Kalau tadi guna volume kan isi padu. Okey. Jadi Nak select sekejap lah Cikgu Uci. boleh silakan. Kod yang ketiga. Kod yang ketiga adalah nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Semua orang nak ni nombor 1. Okey, Semua nak teruskan. nombor 1. Okey, baiklah. Okey. So kita akan terus pergi ke haba pembakaran. Maksudnya ni maksudnya ialah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, kita tahu bahawa kalau pembakaran ni pembakaran ni dia selalu melibatkan oksi ya, oksi. Okey, dan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, yang ini hidrokarbon lah. Okey. Jadi contoh etanol dibakar dengan oksigen berlebihan. Ini contohlah. Contoh tindak balas pembakaran. Okey, jadi contoh-contoh tindak balas pembakaran adalah apabila hidrokarbon ni dikenakan haba. Okey. Seperti alkana, alkena, alkohol, kan kita dah belajar tindak balas pembakaran alkana, alkena dan juga alkohol. Semuanya akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. So cikgu tidak bercadang untuk menunjukkan kamu tentang eksperimen ini. Okey. Cikgu akan terus pergi ke soalan-soalan yang mungkin boleh dikeluarkan dalam haba pembakaran. Okey. Jadi contoh-contohnya ialah perbandingan antara haba pembakaran alkohol. Okey. Jadi ini metanol, etanol, propanol, butanol. Ini semua kan alkohol, met, et, prop, butanol. Okey. Jadi kalau kita dapat lihat haba pembakarannya semakin meningkat. Okey, nilai haba pembakarannya semakin meningkat. Jangan tengok pada tanda negatif. Negatif tu menunjukkan eksotermik. Okey, so haba pembakarannya semakin meningkat apabila dia bilangan karbon tu bertambah. Maksudnya metanol, etanol, propanol, butanol tu. Jadi penerangannya di sini bilangan atom karbon per molekul bertambah. Jadi haba pembakaran meningkat dari metanol ke butanol. Okey. Okey, so penerangannya adalah kerana bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah. Semasa pembakaran lebih banyak molekul karbon dioksida dibebaskan. Okey, jadi lebih banyak haba dibebaskan. So ini pengetahuan ni kamu mesti tahu. Okey, kerana selalu keluar dalam soalan objektif juga ya. Kadang-kadang dia suruh ramalkan berapakah haba pembakaran bagi alkohol selepas itu. Mungkin bagi propanol. Okey. Jadi kamu kena buat ramalan untuk haba pembakaran, nilai-nilai haba pembakaran. Okey. Yang itu yang amat penting lah. Okey. Iaitu bilangan karbon, bilangan atom karbon per molekul tadi. Okey, seterusnya ni. Okey. So, inilah tu contoh soalan dia tadi. Mengapa haba pembakaran butanol lebih tinggi dari propanol? So, kamu tahu butanol ni bilangan karbon dia 4. Okey, propanol ni 3. Okey, jadi mengapakah haba pembakaran butanol lebih tinggi dari propanol? So, untuk dapat 3 markah, jawapan pertama dia, bilangan atom karbon per molekul butanol lebih tinggi daripada propanol. Markah kedua, pembakaran propanol menghasilkan lebih banyak gas, karbon dioksida dan air. Ketiga, maka lebih banyak tenaga haba yang dibebaskan. Okay? So itu dia punya jawapan. Boleh
boleh screenshot lah ataupun boleh ulang semula rakaman ni nanti. Okey, seterusnya kita pergi ke harap sempatlah sekejap ya. Pengiraan haba pembakaran. So, ini contoh. Jadual 19 menunjukkan keputusan diperolehi bagi satu eksperimen untuk menentukan haba pembakaran. So, ini adalah haba jadualnya. Tak apa, kita terus pergi pengiraan dia ya. Hitungkan haba pembakaran metanol. Hitungkan haba pembakaran metanol. Alright, jom kita beraksi. Okey, dengan menggunakan pemahaman kita tadi tu, okey. Kita terus pergi bilangan mol lah ya, bilangan mol. Okay. Langkah pertama untuk mengira haba pembakaran, okay, ialah apa nama tu? Equation. Okay, the balance equation kan. Okay, itu tak apa. Kita terus pergi ke langkah kedua, iaitu mengira bilangan mol. Sebab kita tahu kalau mengira haba pembakaran, ini kan adalah kalau cikgu kira begini je. Okey, Q per N. Ini cara yang tak payah langkah-langkah ya. Okey, cikgu bagi tahu rahsia aja. Okey, so Q per N. So, cikgu akan terus kira Q. Q adalah MC theta. Alright. Okey, tapi dalam haba pembakaran ni, tiada pula volume. Volumenya adalah isi padu air sahaja. Jadi, kita ni kena ambil isi padu air ke? Okey. Jadi, untuk kira bilangan mol, ialah kita kena guna formula Gsim per JMR. Kita tak guna MV per 1000. Sebab itu cikgu terus ajar, cikgu terus berkongsi tentang haba pembakaran. Sebab untuk kira bilangan mol dia, ini bilangan mol, N ni bilangan mol ya, kita tak guna MV per 1000, kita guna Gsim per JMR. Gsim molar. Gsim molar dia. Okey. So, kita kena kira Gsim. Ni ada Gsim. Ni Gsim. Ini Gsim sebelum pembakaran, Gsim selepas pembakaran metanol. Okey. So, kita tolak sajalah. Kita tolak ni, kamu akan dapat Gsim ni sekarang 156.55, tolak dengan 156.05, kamu akan dapat 0.5 gram. Okey, bahagi dengan JMR, kamu tahu bahawa formula untuk metanol ialah met kan, CH3CH. OH. Okey, so kita kena kira sebab tu dia bagi rem ni. Okey, dia bagi JAR ni. So, C12 tambah hidrogen 3 kali 1 3, tambah oksigen 16, tambah hidrogen 1. Okey, kamu akan dapat Gsim molar untuk metanol tadi. Ialah, berapa Gsim molar dia? 32. Okey, so 0.5 bahagi 32. Okey, kita tak guna MV per 1000 ya untuk cari bilangan mol. N ni ialah bilangan mol ya. Okey, kita 0.5 gram ni, ini hasil tolak ni. Okey, iaitu Gsim metanol. Okey, kemudian bahagi dengan Gsim molar tadi akan dapat 0.016 mol. Okey, mesti ada unit mol. Okey, dah dapat bilangan mol ni, kita boleh kira Q pula. Q kita guna MC theta. Okey, MC theta, sebab cikgu tak banyak masa, kita terus tengok di sini. Okey, so M kita akan ambil lagi 1 minit isi cikgu. padu. Itulah. M kita ambil isi padu air ya, iaitu 100. Ni M isi padu air. Ni. Okey, C 4.2, 100 darab 4.2 bahagi theta dia 51 tolak 29. 51 tolak 29 berapa?
Theta. 22. Nih. So ini nilai M, C, theta. Okey, so darab dapatlah 9240. Okey, 9240. Sini theta dia 22. 9240. Sikit lagi. Okey, joule ya. Okey. Sudah dapat bilangan mol dengan Q ni kan? Nah, dapatlah. Sorry, ni delta je tulis. Delta H ni. So, dapatlah haba pembakaran. Haba pembakarannya ialah 9240 negatif ya sebab dia XOR. So, 9240 bahagi 0.016. Okey, cikgu takut tak sempat. So, cikgu terus ke sinilah. Okey, ini tadi ya 9240 bahagi 0.016 akan dapat 57 apa ni? Inilah semua ni kan. Kemudian bahagi 1000 dapatlah ini haba pembakaran. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Anak cikgu pun nak susu. Okey. So, diharapkan para pelajar sudah tahu dan memahami sedikitlah, tak sikit pun banyaklah. Okey, untuk pengiraan haba pemendakan, haba penetralan sekaligus, kan hebat tak? Haba penetralan, haba apa lagi, penyesaran, dan yang baru sebentar tadi haba pembakaran. Terima kasih para pelajar. Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Maya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Uci. Okey, awak boleh ulang balik siaran langsung ini, boleh tonton semula. Okey, nanti insya-Allah minggu depan Cikgu Uci akan cerita ataupun kita buat latihan lagi kan Cikgu Uci kan untuk next class kan. Okey, so sebelum kita berakhir sebabkan kita pun dah kesuntukan masa, depan ni pun ada kelas lagi. Okey, kod 2 yang terakhir adalah 09. 09. So, mana-mana yang belum lagi subscribe channel Cikgu Uci dan channel kami berempat, diharapkan boleh beri itu sebenarnya sebagai tanda sokongan anda kepada kami semua. Okey? So, link sijil, link untuk claim kredit pun telah diberikan. Okey, so itu sajalah kot untuk hari ini. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada